Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Harap semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat saja insya-Allah. Okey, bertemu kembali kita dalam video kali ini berkenaan dengan tajuk fiqh. Okey. So hari ini saya akan teruskan dengan PDPR untuk fiqh tahun 1. Okey. So, fiqh pada hari ini kita akan meneruskan dengan tajuk yang pertama, unit yang pertama, first thing first, iaitu tentang ibadah. Okey. Apa dia anak? Tak dengar apa dia? Sikit lagi, kuat lagi. Apa dia? Itu dia, spray pun jawab. Fiqh ibadah anak-anak. Okey. So, hari ini saya akan membuat penerangan berkenaan dengan ibadah. Okey. So, saya percaya semua ibu bapa dan anak-anak, okey, mak ayah dah ambil awak punya lembaran kerja. So, pastikan anda semua dah dapatkan lembaran kerja ni. So, standby. Saya kira 1 sampai 10 saya dapatkan lembaran sekarang. 1 2 3 4 5 baik. 6 7 9 10. Alright, time's up. Okay. So, first kita akan mula dengan gambar ni. Okay, semua tolong dapatkan yang gambar ni. Okay, gambar ada budak sembahyang, kemudian dia baca ngaji ni, dia tengah baca Quran. Okay, kemudian yang sedang buat apa ni? Allah, solat jenazah. Okay, yang itu. Okay. So, untuk yang pertama anak-anak, okay, saya terangkan sedikit berkenaan dengan pengertian ibadah. Okey. Pengertian ibadah, okey, saya bacakan dekat sini pengertiannya. Okey. Pengertian ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Okey anak-anak. Ibadah yang diceritakan dalam pengertian ini ialah pengabdian. Okey, pengabdian ni okey, kita serahkan diri kita ni segala-galanya kepada Allah waktu kita buat ibadah anak. Kita tak ingat apa-apa anak. Kita tak ingat aku nak kena buat kerja sekolah. Okey, aku nak kena air baju. Aku nak kena buat kerja sekolah, kemas beg. Tak, nanti. Waktu tengah semayang tu kita tengah contoh ibadah ini yang kita ingat ialah solat. Okey, jadi solat Allahu Akbar. Hati kita dengan akal kita, perbuatan kita, semua kita serahkan kepada Allah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan pula Allahu Akbar. Tak pandai ya, tutup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku dah sembahyang ke belum tadi Ni zuhur ke asar? Okey. Jadi kat situ ialah pengabdian diri kepada Allah. Pengabdian maksudnya kita serahkan semua kepada Allah. Okey. Sama ada perkataan. Okey, perkataan itu okey, daripada sebutan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada bacaan-bacaan yang tertentu. Kemudian perbuatan. Okey, perbuatan. Ada tak kita sembahyang? Okey, kalau ibadah tu sembahyang, okey, ada perbuatannya. Okey, kalau kita solat jenazah ada perbuatannya. Sebab apa? Contoh, dalam solat jenazah ada tak kena sembahyang, kena berapa rakaat? Saya tanya awak. Jadi untuk solat jenazah 4 rakaat ke takbir? 4 kali takbir, tanpa sujud, tanpa rukuk, tanpa iktidal. Jadi itulah perbezaan untuk perbuatan setiap ibadah tertentu. Okey. Contoh apa lagi ibadah yang kita tahu? Okey, contohnya kita menolong orang tua melintas jalan. Pun ibadah juga anak. Asalkan niat kita buat kerana Allah, sesuatu kita buat tu dengan kebaikan, dengan keikhlasan anak-anak. Okey, ibadah contoh. Awak ni semua mak, ayah, adik, abang, kakak, nenek, atuk, semua yang ada kat depan saya ni yang tengah tengok video, menonton saya punya video ni juga adalah ibadah. Sebab apa? Kalau kamu menonton satu benda yang baik dan kamu sebarkan kepada orang lain, maka pahala untuk kamu dan insya-Allah. Okey. Jadi, contoh-contoh ibadah yang terdapat kat sini, contohnya ada gambar
orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Okey, wa ila akhirul ayah. Kemudian solat berjemaah anak. Tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita terus sembahyang dekat mana tempat tu diazankan, maka kita solat kat situ anak-anak. Okey? Jadi kita solat berjemaah. Kalau time PKP ni anak, kita digalakkan untuk solat berjemaah bersama dengan ibu dan bapa. Mak ke ayah yang jadi imam? Ayah. Kalau tahu atuk dengan nenek, atuk dulu. Tapi kalau ayah awak suruh awak jadi imam, dia beranak. Okey. So, kemudian seterusnya, membantu orang tua pun juga ibadah. Okey. Ingat, ibadah itu ialah benda-benda yang baik kita lakukan. Kalau benda yang tak baik, yang jahat tu bukan ibadah namanya anak. Okey, kemudian solat jenazah. Ingat solat jenazah anak. Solat jenazah, kemudian bersedekah pun juga satu ibadat anak. Dan ibadat ni ada banyak cara kita boleh lakukan anak, asalkan niat kita kerana Allah dan kita ikhlas kerana Allah. Segala-galanya adalah untuk kebaikan diri kita dan juga orang lain. Itulah dia anak-anak. Okey. Seterusnya, kita buka muka surat sebelah anak-anak. Okey. Muka surat sebelah. Okey, ibadat ini dibahagikan kepada dua bahagian anak-anak. Okey. Kita akan tengok balik. Okey. Ibadah ada dua jenis. Okey. Two types of ibadah. Okey. Iaitu ibadat umum ataupun ibadah khusus. Satu special punya ibadah, satu lagi ibadah yang pelbagai. Okey, contohnya gambar dalam ni dah terbahagi pada atas dengan bawah. Okey. Nampak Okey, yang ni atas ni ialah ibadah khusus, okey, dan yang di bawah ini ialah ibadah umum. Okey, macam yang saya beritahu tadi. Okey, yang first ini ialah ibadah khusus. Ibadah khusus ini ialah ibadah yang melibatkan dengan perkataan dan perbuatan. Contohnya macam kita solat Allahu Akbar. Solat 5 waktu, solat sunat. Okey, kemudian kita ada membayar zakat anak, gambar ni. Ni bayar zakat. Siapa yang tak bayar zakat tu, ingat. Okey. Ingat, membayar zakat adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Okey. Siapa yang bayar? Ingat, kalau kamu ada lagi ayah, maka ayahlah yang akan membayarkan zakat. Okey. Membayar zakat ialah ni zakat fitrah Zakat fitrah ke zakat harta, itu ialah salah satu daripada ibadah juga, dan tapi namanya ibadah khusus. Okey. Kemudian puasa. Puasa ni termasuk anak. Sebab apa? Dalam hukum Islam ada juga menyuruh kita untuk berpuasa anak-anak. Puasa itu juga adalah satu ibadah yang khusus. Ibadat yang khusus. Ingat, bila sebut khusus, maka benda ini sentiasa berada dalam perbuatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ada melibatkan dengan perbuatan tertentu anak-anak. Okey. Kemudian menunaikan haji. Masya Allah anak. Siapa yang tak teringin sangat nak pergi sana ni anak-anak? Okey. Kalau kamu semua dah berjaya anak-anak, dapat duit, dah kerja dah sedap-sedap, okey, jangan lupa duit sumbangkan kepada mak ayah. Okey. Hantar mak ayah pergi ke haji anak-anak. Okey. Haji anak-anak pun ialah ibadah khusus. Sebab apa? Ibadat ini melibatkan ibadat yang melibatkan dengan perbuatan dan juga perkataan ataupun sebutan anak-anak. Okey, nampak aja Kaabah, apa kita kena buat? Tawaf anak-anak. Kemudian kita berdoa, okey, di hadapan Kaabah anak-anak. Okey, barang siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, kok adik-adik depan saya ni semua ada yang pernah pergi haji awal-awal Wow. Okey. Itu ialah ibadat yang khusus anak-anak. Okey. Kemudian yang bawah ni anak. Ibadat umum anak-anak. Ibadat umum macam mana anak? Anda semua ini paling senang anak. Awak pergi tolong mak. Contoh mak panggil awak, Amar, yo mak, dan kat sini. Belikan minyak masak tu dekat depan rumah tu kat stall tadi jual tu pergi. Jadi itu ialah ibadat yang umum, yang pelbagai. Okey. Contoh selain benda tu, kita contoh dalam alam ni membantu ibu bapa contoh belikan mak, belikan minyak masak. Okey, bapa panggil anak. Contoh panggil Adam, tolong basuhkan kereta bapa. Okey bapa, cantik. Membantu ibu bapa anak. Okey.
Kemudian belajar anak-anak. Belajar juga adalah merupakan ibadat yang umum. Kemudian menyapu sampah. Masya Allah anak-anak, menyapu sampah pun dikira ibadat yang umum. Apa-apa kebaikan yang kita buat untuk diri kita dengan orang lain, itulah dia ibadat yang umum. Okey, untuk kebaikan diri kita dengan orang lain. Okey, kemudian seterusnya gotong royong. Bergotong royong ni saya rasa semua pernah buat anak-anak. Balik kampung mesti biasa kena bebel dengan mak atau nenek ngatuk. Okey, orang ni kau tidur bangun buta sampai tengah hari. Kau buka tak reti ke nak buka puasa sekejap lagi ni, esok nak raya. Kau tak ni lagi ke rumah ni ke? Bangun. Nak macam tu Jadi itulah dia istilah gotong royong. Okey, sapu sampah, sapu sawang. Okey. Kemudian kita berhias untuk rumah. Itu pun juga ya salah satu pada gotong royong. Okey. So, di sini kita ada sertakan sekali dengan awak punya latihan. Okey. Latihan ini anda hanya perlu menandakan. Okey, latihan ini belakang dia je. Allah, putih sangat nampak tu. Okey, latihan ini mengatakan okey, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah bentuk X okey pada pernyataan yang salah. Okey, yang pertama, solat berjemaah. Okey, dekat sini semua dah disertakan dengan ruminya. So, mak ayah boleh bantu anak-anak. Okey, itu sahaja insya-Allah dan hari ini untuk kita punya tajuk fiqh untuk minggu yang pertama dan lembaran yang pertama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video kita akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم